Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas Mingguan 022. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Campur tangan menteri dalam organisasi awam porak-porandakan pentadbiran negara. Pengisytiharan darurat ciptaan Perikatan Nasional gagal tangani COVID. Heret politikus korup ke muka pengadilan. Assalamualaikum dan salam bahagia. UMNO Perak akan meletakkan calon menentang Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di kerusi Parlimen Larut sekiranya pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu kekal bertanding di kawasan itu. Setiausaha UMNO Perak Datuk Aminuddin Muhammad Hanafiah berkata, perkara itu berdasarkan keputusan pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini yang memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pada PRU 15 nanti. Menurutnya, semua kerusi ditandingi UMNO pada PRU 14 lalu akan kekal ditandingi oleh parti itu, termasuk kerusi Parlimen Larut yang dimenangi Hamzah atas tiket UMNO sebelum melompat menyertai Bersatu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada majlis berbuka puasa dan penyerahan sumbangan kepada Ibu Tunggal dan Asnaf Anjuran Persatuan Bakti Gemilang Perak di Joe Bakery Cafe pada Selasa lalu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan sebuah portal berita bahawa UMNO akan meletakkan calon terkuat pada PRU 15 di kerusi Parlimen Larut menentang Hamzah. Memetik suba portal berita itu mendedahkan antara lain calon yang akan dipertimbangkan bertanding termasuk Menteri Besar Perak Datuk Sa'rani Muhammad yang juga pemangku Ketua UMNO bahagian Larut. Sementara itu, Aminuddin ketika ditanya mengenai calon menjelaskan UMNO Perak belum menamakan mana-mana individu untuk bertanding di kawasan itu kerana masih terlalu awal. Bagaimanapun katanya senarai calon akan dicadangkan oleh UMNO bahagian Larut sebelum diperhalusi oleh UMNO Negeri untuk dihantar ke pusat. Sementara itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keterbukaan dan kritikan media mesti diraikan dan dihormati jika mahu membangunkan tamadun yang beretika dan cemerlang. Sempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia yang diingati setiap 3 Mei, beliau berkata wartawan dan media mesti diberi ruang dan kebebasan dalam melapor selaras dengan perlembagaan yang menjamin hak itu. Namun katanya keadaan di Malaysia ketika ini, para wartawan dan pihak media diganggu gugat serta diancam pendakwaan dalam menyampaikan laporan yang mungkin tidak enak didengar pada halwa telinga pemerintah. Minggu lalu, seorang pembaca berita Astro Awani disiasat oleh polis atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berbau fitnah dan menimbulkan kebencian terhadap pasukan polis. Kertas siasatan kes berkenaan dibuka mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, iaitu dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. Menurut Anwar, sambutan ini juga dapat meningkatkan kesedaran umum mengenai peri pentingnya aspek kebebasan akhbar dalam mana-mana masyarakat yang terbuka dan demokratik. Campur tangan politik terhadap organisasi perkhidmatan awam hanya akan menyebabkan kacau bilau di dalam jabatan kerajaan terutama pasukan keselamatan. Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Perak, Datuk Asmuni Awi berkata, sebarang urusan di dalam organisasi perkhidmatan awam perlu diuruskan sendiri oleh ketua jabatan masing-masing, termasuklah pertukaran pegawai. Menurutnya, tindakan campur tangan itu juga akan menyebabkan perkhidmatan awam tidak lagi bebas dan cenderung untuk memihak kepada pihak-pihak tertentu. Asmuni berkata institusi awam mesti dibebaskan daripada dipengaruhi oleh campur tangan kerana dibimbangi penjawat awam terpaksa mengikut arahan orang politik termasuk memberi tekanan kepada musuh politik mereka. Katanya keadaan itu akan menjejaskan kestabilan negara dan mencetuskan sabotaj terhadap kerajaan sedia ada jika berlaku peralihan kuasa. Katanya kita mahu perkhidmatan awam bebas dan berkhidmat dengan kerajaan sedia ada. Itu konsepnya. Kalau ada campur tangan politik apabila berlakunya peralihan kuasa nanti, kecenderungan individu yang dilantik oleh parti lain masih lagi ada dan akan muncul sabotaj deep state dan tidak mahu bekerjasama. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik kepada kelicinan pentadbiran kerajaan.
Parti Keadilan Rakyat PKR menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat tindakan sejumlah pemimpin politik yang bertindak lompat parti termasuk ketika Pakatan Harapan PH memerintah. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendedahan dibuat bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado yang turut mahu badan itu menyiasat ahli politik lompat parti itu tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya gesaan tersebut tidak hanya untuk masa sekarang, malah dalam tempoh 22 bulan kerajaan PH memerintah apabila terdapat wakil rakyat UMNO yang melompat parti dengan menyertai komponen dalam PH. Melalui kenyataan media Isnin lalu, PKR bersikap terbuka dan terpakai kepada semua dan sepanjang masa kerana politik tidak boleh dicemari dengan amalan seperti lompat parti dan rasuah. Saifuddin juga bersetuju sekiranya tindakan dan siasatan dibuat tidak boleh ikut tempoh zaman PH, zaman kerajaan sekarang dan yang akan datang semua perlu disiasat, katanya. Sebelum itu, Abdul Hamid membuat beberapa pendedahan, antaranya pernah meminta SPRM menyiasat unsur rasuah di sebalik tindakan sejumlah ahli parlimen yang bertindak melompat parti. Dalam pada itu, Saifuddin yang juga merupakan ahli parlimen Kulim Bandar Baharu berkata, teguran Abdul Hamid bukan sesuatu yang baharu buat PKR dan ia hanya mengesahkan lagi kenyataan parti itu sebelum ini. Katanya bola sekarang di kaki SPRM yang buat pendedahan ini bukan calang-calang orang. Beliau Ketua Polis Negara, kalau SPRM memilih untuk berdiam diri, itu adalah perkara yang malang buat negara kita. Tindakan SPRM juga tidak harus bersikap terpilih. Dalam pada itu, Pemuda Pakatan Harapan telah membuat satu laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selasa lalu ekoran pendedahan wujudnya campur tangan menteri dalam urusan polis. Ia berikutan dakwaan bekas Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Abdul Hamid Bado bahawa wujudnya campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang cuba mempengaruhi pertukaran pegawai dalam pasukan berkenaan. Terdahulu, Abdul Hamid mendedahkan wujud penyalahgunaan kuasa dan campur tangan Hamzah dalam pelantikan serta penempatan pegawai-pegawai polis di Raja Malaysia PDRM. Beliau juga menggambarkan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP yang dipengerusikan Hamzah dicemari unsur politik. Sebelum itu, tular di laman sosial tentang rakaman audio yang mendakwa Hamzah mengatur kedudukan jawatan polis dalam PDRM. Beliau juga mengakui audio yang tular di laman sosial berhubung pelantikan Ketua Polis Negeri adalah dirinya. Ia sekaligus mengundang gesaan beberapa pihak termasuk Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu siasatan segera berhubung perkara itu. Dalam perkembangan sama, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didesak supaya tidak tunduk kepada mana-mana politikus dan harus berani menegakkan keadilan biarpun ianya berprofit tinggi. Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR Datuk Abdul Halim Hussein berkata sesiapa sahaja yang terlibat dalam dakwaan kegiatan rasuah perlu diambil tindakan tanpa mengambil kira kedudukan mereka dalam kerajaan atau sebaliknya. Dalam kes mantan Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Abdul Hamid Bado mendakwa ada usaha campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam pelantikan hierarki PDRM dan ianya perlulah diberi perhatian serius. Tambah Abdul Halim yang juga Esko Negeri Pulau Pinang Kerajaan Perikatan Nasional PN sepatutnya berusaha bagi menubuhkan RCI tanpa lengah kerana ia turut melibatkan kepentingan awam dan juga nama baik polis di Raja Malaysia PDRM. Kata beliau lagi, SPRM harus seret segera mereka yang terlibat seperti mana yang didakwa bagi memastikan imej dan nama baik PDRM dan SPRM tidak tercalar dengan persepsi negatif selepas pendedahan bekas KPN baru-baru ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yi Li Wen mengutarakan persoalan kepada kerajaan adakah kes COVID-19 semakin bertambah baik sejak darurat dikuatkuasakan. Beliau berkata sudah terang lagi bersuluh membuktikan kes COVID-19 semakin tidak terkawal biarpun proklamasi darurat diisytiharkan sejak Januari lalu. Katanya sudah terang lagi bersuluh dari segi kesihatan bahawa sejak darurat kes COVID-19 tidak terkawal. Kes terus merebak ke seluruh kawasan yang sebelum ini hijau bertukar menjadi merah. Darurat ini katanya diperlukan kerana mereka iaitu PN memerlukan kuasa untuk tangani COVID-19 tetapi jelas sekali mereka gagal dan tidak mencapai tujuan itu. Hakikatnya mereka perlukan kuasa untuk ambil alih aset dan harta negara. Dia berkata demikian dalam sidang media membincangkan tentang pandemik dan vaksinasi perlukah darurat di Hotel Tamu Selasa lalu.
Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kerajaan untuk tidak melakukan apa-apa sekatan secara menyeluruh sehingga menjejaskan keadaan ekonomi peniaga sempena PKP 3.0. Beliau berkata sekatan secara berpusat perlu dilakukan yang menumpukan hanya pada tempat merebaknya wabak COVID-19. Katanya lagi, jangan lakukan apa-apa tindakan sekatan secara menyeluruh tetapi secara berpusat kepada tempat kejadian atau berlakunya perebakan penyakit. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata beberapa langkah keras diperlukan untuk memastikan orang ramai memakai penutup muka dan memastikan ada berlakunya penjarakan sosial. Anwar berkata apa yang menjadi punca permasalahan ketika ini bukanlah disebabkan bazar Ramadan dan peniaga kecil-kecilan. Sebaliknya, penjarakan fizikal dalam satu-satu masa perlu dijaga dan dikawal supaya tidak berlaku kesesakan yang boleh menyumbang kepada risiko jangkitan. Beliau menambah dalam satu kenyataan bahawa kerajaan perlu ada pertimbangan dan penyelesaiannya, iaitu memastikan jarak itu dijaga dan dikawal. Kawasan masuk gerai itu dihalang supaya tidak sesak. Namun sekiranya menghalang mereka berniaga akan menyebabkan satu hal yang lebih besar, iaitu akan berlakunya kesengsaraan kehidupan golongan miskin bandar. Sekian edisi kelas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita terkini politik tanah air. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa.